Shalom Bapak Ibu, teman-teman pemuda, remaja semuanya, baik yang ada di ruang ibadah, di rumah, atau dimanapun jemaat sekalian berada. Kita bersyukur kita sama-sama masih boleh datang untuk beribadah memuji Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dan kita akan menaikkan pujian Suci, Suci, Suci. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah mati, menebus setiap dosa kita, dan telah bangkit. Mari dengan bersukacita kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak haleluya. Kristus Tuhan telah bangkit. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Surga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, haleluya. Langit bumi Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur kalau kami masih boleh bersama-sama datang untuk beribadah. Tuhan, saat ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap hati kami boleh penuh dengan sukacita, siap untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa.
Amin. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Masih dengan tetap berdiri, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 hingga 11 dan 19 hingga 20. 1 Samuel 1 ayat 9 hingga 11 dan 19 hingga 20. Kita akan membaca secara bertanggapan. Ayat 9 akan saya bacakan terlebih dahulu dan berikutnya akan dibacakan oleh singer dan jemaat sekalian. Begitu seterusnya hingga ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. 1 Samuel 1 ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Mari kita baca bersama-sama. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Dalam kehidupan kita setiap hari kita banyak melakukan setiap dosa, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Mari kita mau datang mengakui setiap dosa dan kesalahan kita dan memohon pengampunan kepadanya. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, inilah doa pengakuan dosa kami. Kami sudah mengakui segala kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami juga percaya bahwa Tuhan Allah adalah Maha Kasih yang telah mengampuni setiap dosa kita. Kiranya ya Tuhan, kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu dan semakin serupa dengan Engkau. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita telah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup terus sesuai dengan firman-Nya. Mari kita akan menyanyikan pujian dalam gambar Allah. Kiranya melalui pujian ini kita diingatkan untuk terus hidup serupa dengan gambar Allah. Dan kita bersyukur bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar-Nya. Namun kita jatuh
sesat berjalan sendiri, hilanglah rupanya. Namun rencananya sejak kekal, yang sesat kembali sebab Kalvari. Dari surga mulia Kristus ke dunia, agar manusia hidup dalam gambar Allah. Sekarang ku percaya dan menerimanya, dialah juru selamat, pembebas jiwaku. Ku hidup baginya, bukan karena upah, tapi karena kasih membalas selamatnya. Ku takkan mengerti rencananya, dia rendahkan diri bahkan mati. Kristus juru selamat, selamanya ku puji. Aku akan melangkah dalam gambar Allah. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan aksi atasi imajinasi, akan dibawakan oleh Saudari Widayanti Emanuela. Sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Pria. Pada salibnya Kristus telah menunggu. Tinggalkanlah susah dan duka, mulai hidup baru. Bergelut-gelut di salibnya, bergelut-gelut Yesus terima kita. Bertelutlah pada salibnya, tempatnya cukuplah. Telah tersedia selamat yang bahkan bagi yang berserah. Bertelutlah di salibnya, berterluka, Yesus terima kita. Berterluka pada salibnya, buatlah yang jahat. Pandanglah terus Tuhan yang besar, agar kau tak sesat. Berterluka di salibnya, berterluka, Yesus terima kita. Berterluka di salibnya, berterluka, Yesus terima kita. Yesus terima kita. Yesus terima kita.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. 弟兄姐妹们，大家早上好。我们还没有听到之前，大家同心祷告。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu hingga hari ini. 天父，我们感谢你对我们所展现的慈爱和信实。 Terima kasih kalau di pagi hari ini kami boleh dengar-dengaran kembali akan firman-Mu. 感谢主，今天早晨我们还可以听你的话语。 Ajarlah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, 求主帮助我们，教导我们可以明白你的训诲， namun bukan menjadi sebuah teori saja, tetapi sebuah kebenaran yang mengubahkan hidup kami. 不单单是成为一个教导，但是真的能够带领我们每天的生活。 Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami. 恳求圣灵在我们心中工作。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣的名祷告，感谢， Amin. 阿门。 Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们，大家早上好。 Sebelumnya saya mungkin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. 之前我要祝贺大家复活节快乐。 Ya, biarlah kebenaran bahwa Kristus telah bangkit boleh menguatkan kita semua. 但愿基督已经复活的真理能够激励我们每一个人。 Ya, Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita mungkin setuju kalau kehidupan itu selalu memuat banyak hal yang kita butuhkan dan kita inginkan. 弟兄姐妹们，我相信大家都同意，在我们的人生中有许许多多我们所需要和所要的东西。 Jika bukan barang, kita mungkin pasti setidaknya menginginkan seseorang. 即便不是事物，但是至少我们愿意需要某一个人。 Jika bukan seseorang, mungkin kita setidaknya menginginkan sesuatu hal. 如果不是某一个人，至少我们需要某一种东西。 Jadi tidak dipungkiri kalau manusia pasti memerlukan ataupun menginginkan banyak hal di dalam kehidupannya. 所以不能否认，人类在生活中至少需要许许多多的东西。 Misalnya saja bayi yang baru lahir mereka membutuhkan makanan dan minuman. 就拿一个婴孩做比例，他从一出生就需要食物。 Setelah ia cukup besar, ia pasti membutuhkan sekolah dan pertemanan. 等他长大一点，他需要上学，他需要交朋友。 Setelah ia remaja, ia mulai memikirkan pacar, ia mulai memikirkan studi lanjut atau perguruan tinggi. 到他青少年的时候，他需要找朋友、找对象，还有需要想他的前途，他要读大学等等。 Setelah ia dewasa, ia mulai memikirkan pekerjaan, pernikahan, anak-anak. 然后他成人了，他需要考虑到他的工作、他的家庭，他要组织家庭，要结婚、生孩子。 Dan setelah lanjut usia, ia mulai memikirkan kesehatan dan juga keluarganya. 以后比较老的时候，他要想他的家庭，还有他自己的健康。 Nah, hal itu belum termasuk liburan, belum termasuk GrabFood, GoFood, dan lain sebagainya. 这些还不包括休假，还有网购东西一切等等。 Itu sebabnya imajinasi atau impian umum kita cenderung berkata bahwa jika hal-hal itu terpenuhi, maka saya akan bahagia dan saya akan tenang. 所以，照着人的想法，我们的憧憬，如果这些东西我都得到了，那么我就可以过一个安舒的人生。 Masalahnya adalah kita tahu bahwa ada beragam kondisi yang dapat meruntuhkan imajinasi kita tentang kehidupan yang indah. 但是事实上，有很多环境的问题会影响。 会粉碎我们这些对生活美好的憧憬。 Dalam sekejap mata, misalnya masa pandemi sudah mengubah sebagian besar keseharian kita.
比方说，因着疫情的关系，我们的生活的宿舍就改变了。 Ada kalanya kehilangan demi kehilangan harus dihadapi karena orang terdekat kita sakit. 我们常常会遇见失落，因为我们的家人，我们所爱的人生病了。 Hal itu belum termasuk masalah perekonomian, ketidakjelasan pekerjaan, konflik di dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. 这些还不包括经济问题、工作没有着落，或者家庭生活中的冲突。 Nampaknya kita itu sewajarnya oknum yang mengontrol kondisi, tetapi sepertinya kondisi itu justru yang mengontrol kita. 其实我们人类本来应该能够控制我们的环境，但是相反的，往往环境控制了我们。 Maka dalam doa kepada Tuhan kita berkata, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan kami, Tuhan beri kami ini dan itu. 所以在我们的祷告中，我们常常祈求主说：“主啊，求你帮助我，求你给我这个，求你给我那个。” Tetapi pertanyaannya bagi kita saat ini untuk kita renungkan adalah, iman seperti apakah yang kita tunjukkan di dalam doa-doa permohonan kita? 现在问题是，在我们的祷告中，我们向上帝所显示的是怎样的信心？ Jika kita memikirkan kembali doa-doa yang kita naikkan, iman seperti apakah yang kita hidupi dan tunjukkan di hadapan Tuhan dan orang-orang sekitar kita? 如果我们再回想我们以往对上帝的祷告和祈求，在我们的祷告中，我们向上帝所展现出是怎么样的信心？ Ibu saudara, hari ini saya mau mengajak kita sama-sama untuk melihat iman dari seorang wanita tangguh bernama Hana. 弟兄姐妹们，今天我要邀请大家来思想一位坚强的妇女的信心，她就是汉娜。 Hana di dalam kondisinya yang begitu sulit, ia justru datang kepada Tuhan di dalam doa. 汉娜她面对很困苦的环境，然后她来到上帝面前祷告祈求。 Bapak Ibu Saudara, Hana hidup di masa di mana bangsa Israel hidupnya jauh daripada Allah Yahweh. 汉娜生活的时代，那个时候以色列民他们远离上帝。 Kurang lebih ketika tepatnya peran pemimpin masih dipegang oleh hakim-hakim, mereka berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. 那个时候，他们是在士师的领导之下，个人随己意而行。 Mereka berzinah, mereka melakukan penyembahan berhala. 他们犯奸淫，他们拜偶像。 Tapi bagaimana dengan Hana? Sekarang kita mau melihat. 但是汉娜自己怎么样呢？ Hana dan keluarganya adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Yahweh. 汉娜和她的家人是敬拜耶和华上帝的人。 Dikatakan bahwa mereka 1 kali 1 tahun setidaknya mempersembahkan persembahan di Silo. 他们1年1次上示罗去敬拜主，去圣殿祷告。 Dan Silo sendiri sebetulnya adalah tempat di mana dulunya bangsa Israel mendirikan kemah pertemuan dan beribadah di sana. 示罗这个地方是从以前以色列人在那边建立这个敬拜的地方和向上帝献祭。 Namun di dalam kondisi inilah Hana menghadapi pergumulan yang luar biasa. 但是那个时候，汉娜面对了一个很大的挣扎， Yaitu dia adalah seorang wanita yang mandul. 就是说她不能生育。 Bagi orang-orang di masa itu, kemandulan adalah suatu masalah. 在那个时候、那个时代，一个妇女如果不能生育的话，是一个很大的问题。 Bagi orang-orang di masa itu, kemandulan adalah hal yang menyakitkan. 对那个时代的人来说，不能生育是一件非常羞耻的事。 Kita bisa melihat setidaknya ada 2 sisi pergumulan dari Hana. 我们可以看到，汉娜面对至少2个方面的挣扎。 Yang pertama, Hana sebagai pribadi atau sebagai wanita di dalam keluarganya. 第一就是汉娜，她身为一个妇女，在她的家庭当中，一个家庭妇女。
Kita bisa melihat kalau Hana yang hidup di masa itu, di masa di mana peran wanita yang paling penting adalah menghasilkan keturunan, ia sangat bergumul. 在那个时代，一个妇女，一个家庭妇女，她最大的角色就是能够传宗接代，所以汉娜面对很大的困扰。 Alkitab mencatatkan bahwa Allah telah menutup kandungannya. 我们看到圣经说，上帝使她不生育， Padahal kita tahu bahwa dari mulai sejak Hawa, wanitalah yang menderita sakit bersalin. 我们看到从夏娃开始，就是妇女要承受生育的苦楚。 Seorang wanitalah yang melahirkan dan bukannya Adam, seorang laki-laki. 一个妇女她必须生孩子，不是亚当男的生孩子，是女的要生孩子。 Karena itu ketika Hana tidak dapat memberikan keturunan, ia begitu sedih, ia begitu pedih. 所以当汉娜发现自己不能生育的时候，她心里非常的痛苦，非常的忧愁。 Ketika Elkana mungkin tidak mengetahui mengapa Hana menangis. Ketika mungkin Penina merasa dirinya adalah istri yang lebih baik daripada Hana. Tetapi di saat itu Hana menangis seorang diri dan ia tidak ingin makan. 当以利加呢，他不明白为什么汉娜哭泣愁苦，这个毗尼拿他一直刺激汉娜，他觉得他自己比汉娜更好。 那个时候，汉娜只能够哭泣，而她不愿意吃饭。 Dan terlepas dari keputusan Elkana untuk menikahi wanita lain Penina, Hana telah kehilangan nilai diri dan martabatnya. 我们姑且不说为什么以利加拿再娶了毗尼拿，但是汉娜她那个时候的处境实在是非常的痛苦。 Jika boleh diibaratkan seperti senar gitar, kita dapat menemukan bahwa setiap senar sebetulnya punya peranan masing-masing. 我们可以比喻成一部吉他的弦，每一根弦都有它自己的作用。 Jadi untuk memainkan suatu chord tertentu, setiap senar tentunya harus berperan dengan baik dan bersumbangsi sehingga mencipta nada yang harmonis. 所以，当你弹吉他的时候，每一根弦都必须发挥出它的作用，而你要好好的弹它，能够弹出很好听的和音出来。 Akan tetapi kalau ada satu senar yang tidak berfungsi dengan baik, maka ia menghasilkan suara yang fals, suara yang sumbang. 但是如果你没有好好的、正确的弹那个琴弦的话，那么所发出来的声音是不协调、很难听、很刺耳的。 Dan ia pun menghasilkan suara yang mungkin gak enak didengar, kurang enak didengar. 所发出来的声音不协调，所以听起来很难听。 Dan seperti halnya senar-senar yang punya peranannya masing-masing sehingga menghasilkan nada yang harmonis. 就好像每一根琴弦都要发出它自己协调的声音一样。 Dan begitupun setiap keluarga berperan. 我们每一个人在家庭里的角色也是这样。 Begitupun setiap pribadi di dalam keluarga berperan. 我们每一个人在这个社会上所发挥的角色也是这样。 Sehingga ketika satu di antaranya tidak dapat berperan dengan baik, mereka menghasilkan disonansi. 以致如果其中有一个人就好像一根弦，它没有好好的发挥作用，产生出来的声音就很难听。 Hal ini tentu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. 这件事在汉娜来说，她所面对的很困难。 Hana tahu betul bagaimana budaya di masa itu sangat mementingkan peranan wanita untuk menghasilkan keturunan. 汉娜清楚知道当时的社会环境，要一个女人能够发挥她的作用，就是传宗接代。 Hana tahu betul bahwa di masa itu wanita yang tidak dapat menghasilkan keturunan akan menghasilkan ketegangan di dalam keluarga. 汉娜知道，如果她不能实现这个角色的话，那么她的家庭里面就会有产生紧张的情况。 Sebelumnya Alkitab pun pernah mencatatkan hal yang senada.
之前在前面，圣经也记载了许许多多同样的事例。 Yaitu ketika Rahel tidak memiliki keturunan, ia cemburu bahkan frustasi kepada kakaknya dan dirinya sendiri. 就是当这个拉姐她不能生孩子的时候，她变得沮丧，并且她嫉妒她的姐姐。 Melalui kisah Lea, kita tahu bahwa keturunan itu selayaknya adalah syarat untuk mendapatkan cinta dari suaminya. 通过这个利百加的故事，我们知道，如果女人要得到丈夫的喜悦和宠爱的话，她必须要有孩子。 Dan begitupun kondisi Hana, Penina telah menjadi penyiksa ataupun musuhnya. 汉娜所面对的情况也一样，毗尼拿成为她的对头，并且一直激动她生气。 Yang kedua, kita melihat sisi pergumulan Hana sebagai suatu bangsa. 第二点，我们看到汉娜成为代表一个民族所面对的困难。 Bukan hanya sebagai keluarga saja, tetapi Hana dan pergumulannya mencakup keberadaannya sebagai bagian dari suatu bangsa. 汉娜她不单单是在家庭里有份，但是在一个民族当中，她也有份。 Hana adalah umat Allah. 汉娜是上帝的子民， Hana terlibat dalam kehidupan yang jauh lebih besar dan luas daripada keluarganya sendiri. 所以她所面对的不单单是她自己的家庭，还有更大的层面，就是整个民族。 Alkitab mencatatkan bahwa Elkana sebetulnya adalah keturunan Lewi, satu dari ke-12 suku Israel. 圣经记载，以利加拿是利未的，属于利未的一个人。利未就是以色列12支派中的一个。 Sehingga ia berbagian di dalam perjanjian Allah. 所以他在上帝的应许里面是占有一席之地。 Bahkan Allah pernah berfirman kepada Yakub mengenai 12 suku Israel. 上帝曾经对雅各提说关于以色列12个支派的事情。 Hal itu dicatatkan demikian. Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. 在创世纪，上帝又对他说：“我是全能的上帝，你要生养众多，将来有一族和多国的民从你而生，又有君王从你而出。” Sehingga kita bisa melihat bahwa kepada merekalah ahli waris itu dijanjikan. 所以我们看到上帝应许他们将来要他们的后裔当中要出一位王。 Namun Hana yang mandul sepertinya tidak berbagian atau tidak dapat berbagian dalam rancangan Allah. 但是因为汉娜不能生育，所以似乎她在上帝的应许里面没有份。 Sepertinya ia tidak dapat berbagian di dalam gambar besar yang Allah rancangkan. 我们看到似乎汉娜在上帝整个的大计划里面没有份。 Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara pernah bermain puzzle, 弟兄姐妹们，你们如果玩过这个拼图游戏的话， setidaknya setiap kita pasti akan menemukan beragam bentuk yang masing-masing punya keunikannya tersendiri. 我们看到那个拼图板的每一个小块，它都和它四周围的图片相连。 Tiap potongan puzzle itu punya pasangan yang khusus. 每一块那个拼图，它都和它四周围的其他的板块相连。 Puzzle yang cocok akan menyatu dan membentuk suatu gambar besar yang sudah sejak awal dirancangkan. 如果你拼得准确的话，那么就会看到一幅从开始就计划好的图画。 Tetapi dengan cara yang sama, puzzle yang tidak tepat pada tempatnya akan menghasilkan ketidakcocokan. 但是如果你拼错了，那么这一幅图画就不能呈现出完整的。 Maka jika demikian, gambar besar yang sudah dirancangkan pun tidak lagi terbentuk. 所以从开始已经计划好的图画就不能呈现出来。
Dan setidaknya masalah yang serupa kita dapat temukan di dalam pergumulan Hana. 我们看到就是好像同样的情况发生在哈拿所面对的困扰。 Seperti puzzle yang tidak tepat pada tempatnya, Hana sepertinya tidak dapat berbagian di dalam rancangan besar Allah. 就好像一块不适合的拼图，它不能够完成上帝整个的计划。 Hana sepertinya tidak berbagian di dalam janji Allah. 哈拿似乎他不能够在上帝的应许当中得到一部分。 Dan lagi-lagi hal ini tentu tidak mudah. 这样的问题对哈拿来说实在不容易。 Bahkan Elkana pernah mengatakan dan berkata, "Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki?" 甚至连她的丈夫以利加拿对她说：“汉娜，你为何哭泣不吃饭，心里愁闷呢？有我不比这个儿子还好吗？” Namun kesedihan Hana sama sekali tidak dapat terhiburkan oleh Elkana. 但是汉娜心中的愁苦，并不能够因着以利加拿的安慰而消失。 Tetapi kita dapat melihat bahwa penghiburan itu sebaliknya datang dari Allah. 但是相反的，我们看到汉娜的安慰来自上帝。 Dengan pedih hati Hana datang kepada Allah. 汉娜带着心里的愁苦来到上帝面前。 Ketika Allah menjanjikan seorang anak kepada Sarah, ia tertawa dan meragukannya. 当上帝应许撒拉要得到一个儿子的时候，他怀疑，并且他心中暗笑。 Ketika ia berjanji kepada Ribka, ia justru mempertanyakan kondisinya, "Mengapa aku harus hidup?" 当上帝应许利百加要得到孩子，但相反的，他却反问：“我为什么活着呢？” Ketika Allah berjanji kepada Rahel, ia justru menyerahkan tanggung jawab itu kepada suaminya. 当上帝应许拉结，她反而把这个责任推给她的丈夫雅各。 Akan tetapi disinilah kita melihat bahwa Hana menyerahkan seluruhnya dirinya kepada Tuhan di dalam doa. 但是在这里，我们看到哈拿在祷告中，她把自己完全交托给上帝。 Hana bisa saja marah, Hana bisa saja merengek, Hana bisa saja menyalahkan Allah, tetapi Hana justru datang di dalam doa. 哈拿其实可以生气，或者她埋怨，或者她责怪上帝，但是她没有这样做，她反而来到上帝面前，在祷告中交托。 Hana menyerahkan sepenuhnya, menyuruhkan serunya itu kepada Tuhan di dalam doa. 哈拿在祷告中把自己所面对的问题完全交托给上帝。 Hana membawa kepedihan hatinya kepada Tuhan di dalam doa. 在祷告中，哈拿带着她心中的愁苦，全然交给上帝。 Terlebih ia menyerahkan nilai dirinya, martabatnya di hadapan Tuhan di dalam doa. 她也把她的自身的价值，还有她的这个做人的尊严，完全交托给主。 Dan dengan penuh air mata dan kesedihan, ia menunjukkan aksi imannya, yaitu berdoa kepada Tuhan. 虽然她流泪痛哭哭泣，但是她在祷告中把自己全然交托给主。 Hana datang dengan kerendahan hati dan penyerahan diri. 她带着谦卑的心，完全把自己交托。 Hana menyadari ketidakmampuannya. 哈拿醒悟到她自己本身无能为力， Tetapi Hana juga percaya kalau Allah akan menjawab doanya, walau saat itu ia belum dapat melihatnya. 但是哈拿也深信上帝会应允她的祷告，虽然那个时候她还没有看见事情的成就。 Itu sebabnya kita menemukan bahwa dengan iman Hana menunjukkan bahwa ia telah menerima apa yang ia doakan jauh sebelum semuanya terjadi. 但是我们看到，因着哈拿的信心，虽然她还没有得到她所求的，
但是他心里已经得到了安慰。 Hana berdoa dan bernasar katanya, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. 汉娜心里愁苦，就痛痛哭泣，祈祷耶和华，许愿说：“万军之耶和华啊，你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头。” Sehingga kita dapat melihat bahwa dengan doa dan oleh doa, Hana diubahkan walau kondisinya saat itu ia belum memiliki anak. 我们看到，因着祷告，还有借着祷告，汉娜心里得到安慰。虽然那个时候情况还没有改变，她所祈求的还没有实现。 Bahkan kita bisa melihat kalau dengan mencurahkan pergumulannya di hadapan Tuhan, Hana berubah. 而且我们看到，汉娜把自己的苦情交托给上帝，她自己得到改变了。 Yang pertama kita melihat Hana memberikan Samuel untuk dikhususkan bagi Allah. 第一点，我们看到汉娜应许要把撒母耳献给耶和华。 Dan yang kedua kita melihat sebelumnya Hana diliputi oleh kesedihan dan duka cita, tetapi setelah berdoa ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. 第二点，我们看到本来汉娜是心中充满了愁苦，痛痛哭泣，但是祷告以后，她走去吃饭，面上再不带愁容了。 Walaupun kita tahu bahwa saat itu doa Hana belum terjawab, tetapi Hana diliputi oleh damai sejahtera. 虽然我们知道当时汉娜的祷告还没有实现，还没有得到应许，但是她的心里已经充满了平安和喜乐。 Tentunya kita tidak bisa menutup mata terhadap konteks kehidupan kita saat ini. 我们不能否认，闭眼不看我们现在所面对的生活。 Ada banyak doa yang kita naikkan tetapi nggak semua dan belum Tuhan jawab. 我们向上帝祈求祷告很多事，但是并不是全部，或者上帝已经应允了。 Mungkin dalam hati kita berkata Tuhan mungkin memberikan keajaiban kepada Hana tetapi tidak bagi saya. 也许我们心中会说，上帝给哈拿经历神迹，但是神迹没有发生在我身上。 Bahkan mungkin kita pernah berdoa hal yang sama, meminta keturunan seperti halnya Hana. 也许我们也像哈拿一样，曾经向上帝祈求给我们后代。 Kita mungkin juga pernah berdoa bagi kesehatan, bagi pekerjaan, bagi perekonomian, bagi masa depan kita, tetapi Allah belum ataupun tidak menjawab. 也许我们也曾经对上帝祈求关于经济问题，给我们健康的身体，或者我们祷告我们的前途，这一切上帝似乎还没有应允。 Bapak Ibu Saudara, ketika Papa saya sakit 3 bulan belakangan ini, setiap hari saya bergumul. 当最近我父亲生病的时候，我心里一直挣扎。 Tiap hari rasanya saya harus siap menerima ataupun memberi kabar. 我好像每一天都在等待要接受不好的消息。 Saya berusaha mencari cara untuk membujuk Papa check up dan itu tidak mudah. 我一直设法要说服我爸爸去检查身体，但是很不容易说动他。 Karena setiap kali Papa menolak, saya harus kembali bersabar dan diliputi oleh kecemasan. 因为每一次我爸爸都拒绝，而我要再学习交托主。 Kadang saya susah tidur, kadang saya menangis, kadang saya gelisah, kadang saya berusaha lari dari masalah. 我常常不能睡觉，我常常哭，我常常设法要这个逃离现实。
Jadi hal terdekat yang bisa saya lakukan pada waktu itu adalah berdoa. 我所能做的最近的事就是祷告。 Saya berdoa supaya papa mau check up. Saya berdoa supaya papa sembuh. 我祷告祈求主医治我爸爸，让他可以好起来。 Tiap-tiap hari saya kembali dengan doa yang sama. 我每天都重复同样的祷告， Dan Tuhan belum menjawab. 而上帝似乎还没有垂听。 Tetapi di saat yang sama, hari demi hari, saat saya membiarkan diri untuk menangis, Dia datang di hadapan Tuhan, Tuhan mengubah saya. 但是每一天，当我向上帝哭泣、祈求、祷告的时候，上帝改变了我。 Tuhan belum mengubah keadaan, tetapi Tuhan mengubahkan hati saya. 上帝还没有改变我所面对的情况，但是上帝却改变了我的心态。 Tuhan tidak tiba-tiba mendatangkan kesembuhan, tetapi Tuhan membuat saya minimal dapat tidur. 上帝没有突然间医好了我的爸爸，但是上帝帮助我，使我至少可以安睡。 Tetapi disinilah indahnya, yaitu bahwa Tuhan membuat saya belajar untuk percaya. 在这里，我看到上帝帮助我，使我可以相信他。 Tuhan membuat saya belajar untuk berjalan bersama dengannya. 上帝教导我要与主同行。 Dan berdoa bukan berbicara tentang kesalehan hidup semata. 祷告并不是说过一个虔诚的生活而已。 Karena dengan penuh empati harus dikatakan bahwa tujuannya bukan untuk mengagungkan Hana dan kesalehan hidupnya. 我们看到这里所讲的，不是要这个夸赞哈拿虔诚的生活。 Tujuannya juga bukan untuk memberikan kepada kita rumus sukses untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 他的目的也不是要告诉我们一个能够达到成功的秘诀，能够得到我们所想要的。 Tetapi inilah kebenarannya, yaitu Alkitab sedang membawa kita untuk memandang kepada Allah. 但是圣经的真理是教导我们，让我们定睛仰望上帝。 Dan bahwa Alkitab sedang membawa kita untuk percaya dan berjalan bersama dengannya. 圣经要教导，要带领我们，要信靠上帝，并且仰望他，与他同行。 Dalam kisah Hana kita pun sudah menyaksikan kesetiaan Allah kepada umat-umat perjanjiannya. 从汉拿的经历，我们看到上帝是信实的，他应许给他的子民，他必定成就。 Di masa di mana umat Allah beranjak menuju kehancuran dan keputusasaan, disitulah Allah memakai Hana. 当以色列民正在面对粉碎和绝望当中，那个时候，上帝使用哈拿。 Bukan untuk menunjukkan ketidakberhargaan dirinya karena pergumulannya. 不是因着他的困扰、他的无能为力，显示他的软弱， Melainkan karena rencana Allah yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa Hana dan keluarganya imajinasikan. 但是上帝的能力是超过了哈拿所能想象的。 Jauh lebih besar daripada memenuhi kebutuhan ataupun keinginan Hana. 超过了哈拿在生活当中所需要的东西， Bukan karena Hana tidak penting, 不是因为不重要， tetapi karena Allah sedang menunjukkan artinya kebahagiaan yang sejati. 但是上帝要显示出，他要赐福给哈拿这个真正的喜乐， Yaitu keselamatan manusia dari dosa. 就是要拯救人类脱离罪。 Allah sedang mengerjakan rancangan penebusan bagi seluruh umat manusia. 上帝正在为全人类计划一场伟大的救赎大功， Bahkan Allah menjamin janjinya. 而上帝必定要实现他的应许， Yaitu janji bahwa Kristus akan mati dan bangkit sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. 就是他应许基督要来，受死并且复活，让每一个信靠他的都得到永远的生命。
Dan inilah berita baiknya bagi kita. 这就是对每一个人的好信息。 Yaitu Allah yang sama yang menyertai Hana dan bangsa Israel adalah Allah yang sama yang menyertai kita sampai hari ini. 那与以色列民与哈拿同在的上帝，今天仍然与我们同在。 Bapak Ibu Saudara, doa adalah saksi atau doa adalah aksi iman yang melampaui imajinasi kita tentang kehidupan yang baik dan indah. 所以祷告是我们这个信心的行动，超越了我们对生活的憧憬。 Kita tahu bahwa pergumulan pasti masih akan hadir dalam kehidupan. 但是我们知道，在我们的人生中，仍然会面对许多的困难。 Kita masih berkutat dengan masalah yang sama. 我们仍然会面对同样的问题。 Kita masih berdoa bagi kesembuhan diri ataupun orang-orang terdekat kita. 我们还是为我们自己病得医治，或者我们是周围的生病的人祷告。 Kita masih berdoa bagi perekonomian yang kurang baik. 我们还是为这个经济萧条祷告。 Kita masih berdoa untuk relasi-relasi yang belum dipulihkan. 我们还是为还没有复原的人际关系祷告。 Kita masih berdoa bagi orang-orang terdekat kita yang belum percaya. 我们为我们最亲近的人还没有信主的人祷告。 Kita masih terus berdoa bagi pasangan ataupun keturunan. 我们还是为我们的配偶或者我们的后代祷告。 Namun kita pun masih dapat tetap berdoa dengan yakin dan percaya. 但是我们能够以坚定的信心持续的祷告， Karena doa akan mengubah kita, mengubahkan hati kita. 因为祷告会改变我们的心态。 Dari yang penuh ketakutan dan keraguan kepada kepercayaan dan ketaatan. 在充满这个疑惑、恐惧当中，得到信心的坚固。 Sekalipun mungkin keadaan di sekitar kita nggak berubah, 虽然我们所面对的环境没有改变， tetapi karena itulah kita dapat bersuka di dalam duka, kuat di dalam kelemahan, bahkan damai di dalam kecemasan. 但是借着祷告，我们在痛苦中得到喜乐，在软弱中得到刚强，在忧愁烦恼中有平安。 Dengan iman kepada Dia yang menjadi manusia dan turut merasakan penderitaan kita, Dia yang mengerjakan rancangan yang jauh melampaui imajinasi kita, kita dapat dengan yakin datang dan percaya. 我们相信那为我们受死复活的救主耶稣基督，他已经成功了救赎大功。我们靠着他，我们得到新的生命。 Karena inilah berita baiknya. 这就是好的信息。 Karena Dialah Allah yang sama yang menyertai Hana, Allah yang sama yang mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kita, adalah Allah yang sama yang menyertai kita sampai hari ini. 他就是已经帮助与哈拿同行的上帝，如今同样的上帝，他也与我们同行。我们信靠他，因为他已经为我们复活了，他要带领我们到底。 Karena itu kita dapat datang dalam doa dengan yakin dan percaya kepadanya. 所以我们可以以信心来到他面前，向他祷告祈求。 Amin. Mari kita bersatu dalam doa. 我们低头祷告。 Tuhan, setiap kali kami datang kepadamu, 主啊，我们每一次来到你面前， ubahkanlah hati kami. 求主改变我们的心， Karena hari lepas hari, 因为每一天 kami selalu tahu apa yang benar, 我们似乎知道什么是对的， tetapi hati kami kosong, 但是我们心里空虚， tetapi hati kami hampa. 我们心里不踏实。 Karena itu biarlah hari lepas hari juga, 主啊，恳求你每一天 Tuhan ubahkan hati kami. 改变我们的心， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名祷告， kami berdoa dan mengucap syukur. 我们祷告感谢， Amin. 阿门。
Mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, supaya Engkau yang terus-menerus mempertumbuhkan iman kami. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi jika dalam hati kami ingat ataupun kami merasakan bahwa kami merasa perlu mendoakannya, kiranya Tuhan yang menilik hati kami, Tuhan yang tolong setiap orang yang terlintas di dalam benak kami, untuk mereka boleh mengalami pertumbuhan dan semakin mengenal Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan, baik orang tua, baik anak-anak, rekan-rekan yang saat ini sedang terbaring lemah dan sakit. Tuhan yang lebih tahu pergumulan mereka, Tuhan yang lebih mengerti rasa sakit yang mereka hadapi dan rasakan. Karena itu kami sungguh membawa setiap mereka ke dalam doa kami. Kiranya Tuhan yang terus-menerus memberikan kekuatan, bahkan juga jika kami terus boleh meminta dan percaya, Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan memulihkan setiap mereka. Kami menyerahkan juga yang mungkin di dalam pergumulan-pergumulan yang lain, di dalam kondisi-kondisi lain, perekonomian, ataupun juga mungkin di dalam relasi-relasi yang patah, kiranya Tuhan yang juga memulihkan setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan bulan Mei nanti, ketika kami akan mengerjakan ataupun melayani bulan misi, kiranya Tuhan tuntun kami setiap hal yang sudah dirancangkan, setiap hal yang sudah direncanakan, setiap penata layan, setiap hamba Tuhan yang ada boleh melayani dengan sungguh, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan yang lancarkan segala sesuatunya, kiranya Tuhan yang beri kami hikmat dan setiap jemaat-jemaat untuk boleh datang dengan kesungguhan hati melihat inilah hati Tuhan, pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Sebagai ucapan syukur kita atas segala kebahagiaan Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GPMBRI atau melalui QR Code yang berada di bangku setiap jemaat. Bagi jemaat yang ingin memberikan dalam bentuk tunai, silakan dimasukkan ke dalam amplop, lalu bisa dimasukkan ke kotak persembahan di belakang dan boleh dimasukkan setelah ibadah selesai. Mari kita akan sama-sama menaikkan pujian, Ku bersyukur ya tebusku. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, perkataanmu dihapusnya dan damai di hatiku. Bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iriku. Mari jemaat semua kita bangkit berdiri.
bersyukur bunga mawar meskipun dia berduri. Ku bersyukur diberkati pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di hatiku. Dia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Tuhan Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami juga masih diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kami, berkat yang Engkau berikan. Kiranya Tuhan persembahan yang kami berikan boleh dipakai untuk pekerjaan rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian, dari anak-anak sampai lansia, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan dengarkan beberapa warta gereja. Yang pertama, berita duka cita telah kembali ke rumah Bapa di sorga dari Chin Siat Lang, mama dari saudari Yang Li, dalam usia 70 tahun pada hari Kamis 21 April 2022 dan dimakamkan hari ini 24 April 2022 di Heaven Memorial Garden, Cikupa, Tangerang. Majelis dan jemaat menyatakan turut berduka cita, kiranya Allah Roh Kudus Sang Penghibur menghibur keluarga yang ditinggalkan. Bagian yang kedua, pelatihan penginjilan diadakan oleh bidang misi GPMRI Kemurnian bekerja sama dengan lembaga Metro Foundation pada hari Sabtu 30 April 2022 pukul 10 sampai pukul 12 via Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya dapat mendaftarkan diri di link belajar penginjilan atau menghubungi pendeta Riki Batlayar. Warta yang ketiga, bidang pembinaan, membuka kesempatan bagi para pasutri yang ingin belajar tentang hukum pernikahan di Indonesia untuk mengikuti kelas bimbingan pranikah dengan topik tersebut pada hari Sabtu 30 April 2022 pukul 19.30 sampai pukul 21 via Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya dapat menghubungi
Pendeta Ricky Batelayar. Warta yang keempat, perjamuan kudus akan dilaksanakan dalam kebaktian umum minggu depan 1 Mei 2022 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat secara tatap muka dan live streaming. Bagi jemaat yang mengikutinya dari rumah masing-masing dapat mendaftarkan diri via WA gereja untuk mengambil roti dan anggur. E-poster. Tuhan pasti memiliki rencana serta tugas yang indah bagi setiap anaknya yang masih dipercayakan untuk hidup di dunia ini, yaitu untuk menjadi utusannya. Minggu depan kita akan belajar bahwa Tuhan ingin kita menjadi utusan dapat menyelesaikan tugas sampai akhir dengan setia. Mari siapkan hati kita dengan merenungkan pertanyaan, apakah saya mau menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan selama hidup di dunia ini sesulit apapun. Minggu depan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Harris. Selanjutnya ini kita sesuai dengan arahan penyambut di belakang, jadi dari